Assalamualaikum. Saya Nurhana Ismail dan anda sedang menyaksikan Business Alternative. Bersempena dengan WIEF, saya kini berada di marketplace of creative arts, di mana saya ingin berkatakan tentang cabaran dan halangan pembiayaan industri seni kreatif. Dan tamu saya kali ini cukup istimewa. Beliau telah pun menghasilkan banyak karya-karya yang cukup menarik setakat ini, dan saya juga adalah salah seorang peminat setia beliau. Beliau adalah tak lain tak bukan saudara Rewan Ishak. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Kita sedang cakap pasal cabaran dan halangan pembiayaan industri seni ni. Dan anda sendiri adalah seorang pembikin filem bebas. Saya percaya anda telah pun mengalami experience sendiri kan antara cabaran dan halangan itu. Jadi sebelum kita ke subjek itulah kan, saya nak tanyalah pendekatan dan gaya anda dalam menghasilkan karya. Saya tahu menyaksikan tadi, sebentar tadi dah tengok Passport Express, and I think I'm going to be a big fan of you. Okey, jadi terangkan pada kami, apakah pendekatan anda dalam menghasilkan karya? Dalam menghasilkan karya, okey, sebenarnya saya lebih suka bercerita from my personal experience. Dalam Passport Express contohnya, macam memang betul itu my personal experience. Orang nampak karakter Ali nak bikin filem, so orang boleh relate. Okay, ini mungkin ini cerita pasal diri sendiri, tapi sebenarnya itu from my personal experience. And then karakter yang karakter yang dalam filem tu pun sebenarnya represent saya punya, apa yang saya nak question dalam hidup ni, apa yang saya nak jawab. Memang menelusuri tiga karakter ada. Ketiga-tiga persona ini adalah apa yang anda bayangkan dan apa yang anda nak represent dalam filem anda itu, dan juga apa yang dalam fikiran anda ketika itu dan saat itu. Ketika waktu saya tengah tulis itu. Okey. So setelah saya lihat Passport Express tu kan, saya tanya bagaimana anda melihat kehidupan ini, dan apakah bagaimana anda lihat filem itu sebagai cerminan kepada kehidupan? How do you perceive it? Okey, saya tengok, bagi saya membesar dengan menonton filem, sebab saya membesar kat Perlis tau. Perlis tu macam semua. Patutlah lokasi Passport Express tu di Perlis. Perlis rupanya. Sebab dia my hometown. Right. My hometown, masa tu campaign tu Astro My Hometown. So I buat untuk Perlis. So kalau tengok kan, sebenarnya kalau Perlis tu negeri paling hujung sekali, negeri paling kecil. So macam information kalau masa zaman saya agak lambat sikit nak masuk. So saya tengok dunia luar mesti tengok TV, tengok wayang. So macam bila tengok wayang tu macam escape lah. Kita tak escapism macam tengok cerita pasal kat New York, macam berangan, okey aku dah di New York. Padahal kita tengok kat wayang je kan. Betul. So bila saya tengok Layar Lara, so dari filem Layar Lara tu sebenarnya okey, itu yang filem yang betul-betul buat saya satu hari nanti aku nak jadi filmmaker. Lepas tengok watak Malik lakonan Siddiq Raza tu kan. Okay. So betul, bagi saya filem boleh mempengaruhi seseorang tu untuk yalah, you can be someone else. Sometimes macam alternate identity ke, nak berangan. Tapi berangan tu kena ada dengan kita punya passion sekali lah. Betul. So jadi anda lihat sekarang ni sebenarnya filem itu sebagai boleh memberikan anda inspirasi untuk anda menjalani kehidupan anda. Bukan setakat filem tu sebagai cerminan kehidupan kita, tapi sebenarnya it goes both ways kan. Okey, kita kembali pada soalan yang serius pula. Cabaran dan halangan ni. Anda sebagai seorang pembikin filem bebas kan, saya percaya mendapatkan dana. Okey, creative side tu memang anda sudah memang itu pekerjaan anda. Tapi anda mendapatkan dana tu satu benda yang payah, sebab kita sendiri tak cukup modal untuk menghasilkan filem-filem sendiri. Kalau layan anak kita ni pada privilege kan, privilege family. Anda bagaimana? Saya dari segi pembiayaan itu memang susah. Sebab sebelum Passport Express actually my first short film. Tapi sebelum tu last year I produce one feature film, tapi independent lah. Untuk dapatkan dana tu memang susah gila, sebab yelah siapa kita kan, tak ada nama, siapa tak ada, like tiba-tiba orang baru, nak to prove to them that we can do something different tu susah. So we end up like macam terpaksa keluar bajet sendiri, terpaksa keluar duit, bekerja for free untuk hasilkan filem tu. Padahal masa tu kita ada macam-macam geran, macam-macam dana kan. Tapi itulah macam tapi macam mana juga kita nak buktikan kalau kita tak ada bajet. Betul. Sebab filem, bercerita pasal filem, memang perlu nak bayar pelakon, nak bayar semua. Takkan sampai bila-bila kita nak kerja pro bono kan. Secara percuma, betul. So memang perlu kena ada bajet. Itu semua kena
bukan sekat nak berkaya sebab okay, kalau ada idea, ada cerita, jom shoot. Tak. For me, if you want to make a good film, you still have kena ada decent budget juga. Anda rasa sebenarnya kan, karya anda ketika itu ataupun karya yang mereka yang so-called pembikin filem bebas ni, anda rasa anda tak memenuhi kehendak yang di luar sana ke? Sekarang kata, wah Syok sendirilah pula buat karya sampai kita tak fikirkan niche dan market kita siapa. Adakah sebab itu susah dapatkan dana atau ada sebab lain sebenarnya? Okay, itu it's a good question actually. Orang selalu nampak kalau independent film nampak murah, nampak shaky camera work, nampak macam very raw. Tapi sebenarnya independent, bagi saya independent bukan maksudnya dari segi visual, tapi independent tu cara kita bekerja sebab kita tak nak terikat dengan investors. So sebab tu bila kita buat sendiri, maksudnya tak semestinya benda tu nak semua short independent movie gambar shaky. Tak semestinya independent movie tu boring. Tak semestinya macam too arty, farty punya. It depends on the director himself. Macam mana dia nak bikin. Betul. Saya tarik bila kata anda tak nak terikat dengan investors dan stakeholders tu. Kita akan cakap lebih lanjut lagi tentang itu selepas ini di Business Alternative. Jangan ke mana-mana bersama dengan saudara Rewan Ishak. Topik kita di Business Alternative adalah cabaran dan halangan pembiayaan industri seni kreatif bersama dengan saudara Rewan Ishak. Daripada kita cakap dengan orang yang pembikin filem bebas daripada grassroots ni, kita akan temu ramah ni kan. Okey, tadi you cakap pasal tak nak terikat dengan stakeholders, tapi yang sama you juga pasang impian untuk menembusi pasaran mainstream. Kan? Jadi itu satu benda yang kontradiktori itu, kan? Jadi bagaimana anda sebenarnya nak mengimbangi, anda nak maintainkan karya anda, sebab ini this is karya saya, tak nak orang usik, tak nak dipengaruhi oleh mana-mana. Pada masa yang sama, anda juga nak kita kepada orang di luar sana, audience dan juga stakeholder. Jadi bagaimana tu? Tentu ada sedikit konflik di situ kan? Bagi saya bukan satu konflik lah. Sebab sebenarnya saya suka on the creative business side. Maksudnya dari segi pemasaran dia, bukan sekat on the production, pembikinan, tapi lebih pada macam how to promote, how to benda untuk di market, dipasarkan. So dari situ sekarang kita tengok, kita ada YouTube, kita ada Facebook, kita ada Twitter, it's all free. So you don't have to pay for advertising. So kalau kita come out dengan good, cantik, poster yang cantik, dan trailer yang bagus, betul. So semua tu mereka akan menarik minat penonton. And then sebab tu bukan saya kata tak perlukan langsung investor, tapi investors pun macam kita nak tahu apa yang dia nak. Kalau setakat you nak invest just because you want your money back and you want your products be there, so for me, betul, kena investor juga perlu appreciate, menghargai, perlu appreciate. Betul. Yang sekarang masalah kat Malaysia sekarang, orang nak invest bukan sebab dia appreciate, sebab dia nak dapatkan keuntungan secara cepatlah kan. Nampak macam filem Malaysia sekarang dah 70 filem setahun. Betul. Orang nak nak try filem bisnes lah. Betul. Jadi kalau anda cakapkan kita mengoptimumkan segala medium social media kan, kita kita menghasilkan teaser yang baik kan, trailer yang best dan juga yang cantik lah kan. Utilisekan semua itu kan, optimumkan. Okey. Tadi yang cakap pasal kesukaran mencari dana. Kenapa kita perlu menunggu kan stakeholder daripada kita dapat pinjaman pada bank kan untuk mendapatkan modal? Kenapa kita sendiri tak buat satu inovasi untuk kita menghasilkan dan mencari dana kita sendiri? Contohnya pada crowdfunding lah kan. Macam kita dah tengok satu movie di Indonesia bernama Atan Boa tu kan, movie filem tu kan, di mana masyarakat sendiri yang memberikan dana untuk mereka menghasilkan filem itu. Kenapa kita tak buat dekat sini? Itu soalan yang bagus sebab itu berbalik kepada kita punya culture. Orang kita menonton, culture kita kenapa culture kita what's wrong with our culture? Okay, our culture, kalau menonton filem tu bukan satu untuk appreciation, datang tapi itu satu entertainment. Maksudnya dia orang bayar RM10, dia keluar panggung nak gelak, aku tak nak fikir lagi pasal tu. And then kita bukan ada macam kita punya art appreciation punya culture tu tak ada. Maksudnya nak pergi tengok painting dekat galeri, nak pergi baca buku, nak pergi nak berdiscuss pasal karya seni. Kita tak ada that kind of culture kat sini. Kita ada tapi ada yang agak niche. Maksudnya yang pergi tengok teater pun
berapa ramai. Tapi yang pergi Istana Budaya yang popular punya teater ramai lah. Tapi untuk yang betul-betul appreciate art tu, macam-macam kalau dia sanggup bayar sebab dia nak pergi, sebab betul-betul dia appreciate. Kalau just untuk entertainment for the sake of entertainment, so susah. So maksudnya kat sini nak dapat, kalau konsep crowdsourcing tu maksudnya bila orang tu percaya dengan kita punya karya, and then they willing to spend, willing to contribute. Tapi kat sini you willing to contribute. Kalau you suka, I'm willing to contribute. okay, you willing to contribute, but yang kita kena tengok market, niche market tu pula. Lagi yang penting jangan fikir pasal orang suka tak suka. Betul. Sebab bila when you put your movie online ke apa, akan ada orang yang puji, akan ada orang yang hantam, but just keep it positif lah. Macam tak kisah. Kritikan tu baik tak buruk kita ambil. Tapi yang dan penting kita imbangkan. I think sekarang lah masanya. Macam sekarang dah masa untuk yang new filmmakers untuk betul-betul step forward. All out Yes. All out buat. Jangan tunggu sebab sekarang kita tengok filem Melayu lah, macam dah walaupun banyak tapi dari segi kuantiti je, tapi dari segi ticket collection all drops. I think audience sekarang nak benda baru, nak something yang fresh, something yang boleh diorang something yang provoke the thought, minda mereka. Boleh, okey, mencabar minda mereka. Mencabar sikit lah kan. Baiklah, terima kasih tips yang berguna daripada anda tadi, Saudara Rewan. Baiklah, itu sahaja masa yang kita ada bersama dengan Saudara Rewan Ishak. Jangan lupa nanti tengok Passport Express tu. Baiklah, sebelum saya akhiri Based on Alternatif hari ini, apa kata kita lihat dahulu kod ini.